Corak takbir urus lebih tegas dan pantas pada tahun kedua pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam berita tengah malam. Kerajaan Perpaduan akan memulakan corak takbir urus lebih tegas dan pantas untuk mengemudi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pada tahun pertama, Kerajaan Perpaduan dengan tekad barisan Jemaah Menteri telah berjaya menyelesaikan pelbagai masalah asas rakyat. Antara usaha yang telah diperkenalkan dalam pentadbirannya termasuk ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 selain menyelesaikan isu pendidikan. Kita mengemudi bahtera ini pada awalnya sedikit terombang-ambing, tetapi alhamdulillah dengan dasar yang jelas selesaikan masalah-masalah basic rakyat. Cukup 1 tahun, maknanya percayalah dengan mandat yang ada, tahun ini kita akan mula dengan lebih tegas dan lebih jelas untuk membangunkan ekonomi negara dan keras menghadapi segala barang tentangan dan rintangan atau percobaan merosakkan sendi negara kita dengan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani di Putrajaya. Datuk Seri Anwar turut menzahirkan rasa bangga atas komitmen Barisan Jemaah Menteri yang menekankan tata kelola baik dalam usaha menghentikan amalan rasuah dan salah guna kuasa di negara ini. 97% graduan TVET berjaya mendapatkan pekerjaan. Jelas Perdana Menteri, angka itu satu pencapaian membanggakan. Namun, ruang tambah baik perlu terus dilakukan. Khususnya kadar gaji TVET ketika ini sekitar RM2,000. Tidak cukup. Saya tidak setuju. Bagaimana harus kita tingkatkan jadi 3,000 atau 3,500 atau lebih? Dengan memberi latihan tambahan, kemahiran tambahan yang akan membolehkan mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Pihak pengurusan, pengarah di TVET dan Institut Latihan harus terima kenyataan ini, bahawa mereka berjaya setakat ini, disiplinnya, teknologinya, tetapi masih ada penambahan yang diperlukan. Selain itu, ke arah memastikan graduan TVET memenuhi keperluan industri. Perdana Menteri berkata perlunya sinergi di antara pemain industri dengan pengurusan institusi TVET diwujudkan. Sementara itu, Khamis, genap setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan dalam prospek membangunkan Malaysia Madani. Kejayaan bermula menerusi Gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Warisan, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah yang mengangkat pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 1 bersama wartawan Muhammad Najib Masyur. Membasmi penyelewengan dan rasuah, ikrar utama Kerajaan Perpaduan. Data terkini Transparency International menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-61 daripada 180 negara menerusi Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022, kedua terbaik di Asia Tenggara selepas Singapura. Kita melihat beberapa perkara inisiatif yang menekankan kepada aspek urus tadbir yang lebih transparan dan lebih bersih melalui konsep tata kelola good governance yang telah diperkenalkan. Sedikit sebanyak kita lihat ada hasilnya dalam mengukur kemampuan struktur masyarakat kita, dan juga yang paling utama adalah memastikan sistem penyampaian awam dan juga pelaksanaan polisi dan dasar itu bersih telus.
sektor ekonomi turut diberi penekanan. Keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2023 berkembang 2.9% menjadikan pertumbuhan ekonomi pada separuh pertama 2023 kepada 4.2%. Keputusan Tesla untuk bertapak di Malaysia akan membuka peluang baharu perkembangan ekonomi apabila Malaysia menjadi hub kenderaan elektrik EV serantau. Juga pelaburan syarikat gergasi Amazon Web Service yang disifatkan game changer menjurus kepada lonjakan industri teknologi maklumat dan komunikasi dengan anggaran pelaburan RM25.5 bilion bagi tempoh 15 tahun. Syarikat automotif terkenal dunia Geely Global juga akan membina kota pembangunan kenderaan terbesar di rantau Asia Tenggara di Tanjung Malim Perak, sekaligus membentuk reformasi ekonomi ke arah pembangunan yang berdaya cipta dan penghasilan produk berteknologi tinggi. Beliau melihat sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri bahawa kerajaan perlu mengembangkan ekonomi dengan dasar-dasar fiskal. Dengan dasar-dasar fiskal di mana dasar-dasar fiskal ini boleh membantu ekonomi negara itu berkembang dengan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Contoh terbaik dalam fiskal kerajaan itu adalah pemberian subsidi itu sendiri. Pemberian subsidi sekarang tahun lepas 2022 mencecah RM80 bilion. Kalau kita masih mengekalkan yang dulu, masalah besar ni. Tapi apa yang dirasionalisasikan adalah kepada subsidi bersasar. Dalam usaha meringankan beban rakyat khususnya B40, inisiatif Payung Rahmah diperkenalkan. Menu Rahmah, jualan Rahmah dan bakul Rahmah, pendekatan jangka pendek yang berjaya memenangi hati masyarakat, turut memanfaatkan rakyat menerusi pemberian sumbangan tunai Rahmah STR kepada 8.7 juta penerima mewakili 60% penduduk dewasa. Saya orang luar daripada Selangor. So, kos di sini terlalu tinggi yang membuatkan bila saya dapat beberapa bantuan, duit itu boleh saya gunakan untuk perbelanjaan harian saya di sini. Pandangan saya, pemimpin kita dapat banyak benefit daripada untuk student lah. Dari segi e-belia dapat membantu pelajar dari segi kewangan. Kalau Payung Rahmah untuk masyarakat juga dapat benefit juga dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Untuk bantuan pada segi makanan lah. Macam kita tahu kos harga hidup sekarang makin tinggi. So kerajaan dah bagi kita inisiatif Payung Rahmah. Ada banyak jualan yang meringankan terutamanya untuk pelajar yang mendapat harga lagi murah daripada yang sebelum-sebelum ni. Sektor reformasi politik. Sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ setiap Selasa kini terpakai di Dewan Rakyat. Turut diperkenalkan laporan audit negara, dibahas dan tindakan tegas kepada ahli parlimen jika menyentuh isu 3R yang boleh mencetus sentimen ketegangan kaum. Menjamin keutuhan rakyat dan memelihara keutuhan ekonomi. Dua teras utama yang diangkat oleh Kerajaan Perpaduan menerusi konsep Malaysia Madani. Malaysia kini berada di landasannya yang tersendiri dan kelasnya yang tersendiri, khususnya dalam sosioekonomi rakyat dan juga daya cipta di peringkat antarabangsa. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 2 esok. Muhammad Najib Mazhur, RTM. Perkembangan banjir. Banjir di Kelantan kini beransur pulih dengan jumlah penduduk terjejas di Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurangan. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat pukul 11 malam hanya 2 PPS masih beroperasi menempatkan 62 penduduk terjejas daripada 14 keluarga. PPS terlibat masing-masing sebuah di Pasir Putih dan Pasir Emas. Dalam pada itu, 4 PPS iaitu 3 di Pasir Putih dan 1 di Bacok telah ditutup pada Khamis. Di Terengganu pula, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 1,181 orang. Berdasarkan portal info bencana JKM, 18 PPS masih aktif di Terengganu. Kuala Nerus masih menjadi daerah yang teruk terjejas dengan 8 PPS telah dibuka di kawasan terlibat. PPS di Sekolah Kebangsaan Atas Tol, Kuala Terengganu pula menempatkan penduduk terjejas tertinggi iaitu seramai 368 orang daripada 97 keluarga. Antara daerah lain yang masih terjejas banjir ketika ini ialah di Marang dan Besut.
Dalam pada itu, seorang lelaki ditahan reman atas kesalahan melakukan amang seksual terhadap 2 kanak-kanak di sebuah sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara di Kuala Terengganu. Ketua Polis Negeri Datuk Mazli Mazlan berkata suspek berusia 61 tahun manakala mangsanya masing-masing berusia 7 tahun. Suspek ni dia duduk di PPS tu bersama dengan anak dan juga anak menantu dia. Anak-anak ini telah dipujuk oleh suspek kononnya untuk diajar belajar. Susulan kejadian itu, beliau meminta petugas keselamatan yang ditempatkan di semua PPS meningkatkan pemantauan dan rondaan. Ibu bapa juga diminta mengawal pergerakan anak-anak. Kes disiasat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Dalam perkembangan lain, Datuk Mazli berkata kesemua 387 pegawai dan anggota polis serta 6 tentera terlibat sebagai pengundi pos dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang bermula pada Khamis. Petani di Kelantan yang mengalami kerugian akibat banjir monsun Timur Laut akan menerima bantuan daripada Jabatan Pertanian Negeri untuk memulakan semula tanaman mereka. Pengarahnya Nurul Bahani Zakaria berkata, petani yang berdaftar dengan jabatan tersebut akan menerima bantuan dalam bentuk barangan dan input. Petani terlibat bagaimanapun perlu melaporkan kepada Jabatan Pertanian bagi membolehkan penilaian kerugian dibuat. Katanya, walaupun bukan ganti rugi sepenuhnya diberikan, namun ia sedikit sebanyak dapat meringankan beban petani yang terjejas bencana. Petani yang bertanam yang berdaftar dengan kita, sekiranya mereka menghadapi bencana, kita akan daftarkan mereka untuk bagi bantuan bencana. Kita akan bagi balik dalam bentuk barangan untuk dia bukan ganti rugi sepenuhnya, tapi dia adalah cara pengiraan itu untuk memulakan semula projek. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengiringi pengarah bahagian kawalan racun perosak dan baja Jabatan Pertanian Malaysia, Mat Lesak Ngatini, merasmikan seminar komuniti madani. Saudara, Jabatan Meteorologi Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku bermula Khamis sehingga Sabtu ini. Ia melibatkan beberapa daerah di Kelantan iaitu Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di negeri Pahang melibatkan daerah Kuantan dan negeri Terengganu melibatkan semua daerah. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri dan Daerah diarah diaktifkan serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan. Met Malaysia turut menamatkan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam. Awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya.
Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kembali tular di platform media sosial satu rakaman video lama yang memaparkan kandang khinzir bersebelahan dengan kolam ternakan ikan patin. Ia sengaja dimainkan semula oleh individu tidak bertanggungjawab. Pihak Jabatan Perikanan DOF menafikan fitnah tersebut. Tegas DOF, ikan akuakultur oleh penternak yang berdaftar di bawah jabatannya adalah halal dan berkualiti serta pihaknya sentiasa menjalankan ujian porcine atau pemantauan DNA khinzir. Ni kandang, ni kolam. Nampak? Orang ramai diingatkan sentiasa peka dan waspada. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Mahkamah Session menetapkan 29 November untuk membuat keputusan berhubung permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapatkan pasport antarabangsanya secara kekal. Hakim menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah peguam pemohon serta timbalan pendakwa raya. Tan Sri Muhyiddin, 76 tahun, turut kelihatan hadir ke mahkamah. Pada 16 Oktober lepas, beliau memfailkan notis permohonan supaya mahkamah mengubah bond yang dikenakan terhadapnya bagi mengembalikan pasport antarabangsanya tanpa syarat. Dalam afidavit sokongannya, ahli Parlimen Paguh itu berkata beliau memerlukan pasport untuk percutian keluarga di London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Pada 2 Oktober lepas, beliau memfailkan permohonan supaya beliau dilepas tanpa dibebaskan daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta berkaitan projek Jana Wibawa. Polis mengesahkan individu yang dikenali sebagai Mr. H berkait dengan siasatan kes video perbualan mirip bekas Kuasa Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof selesai diambil keterangan pada Khamis. Tanpa mendedahkan masa dan tempat, Mr. H dipanggil. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata individu berkenaan hadir sejak pagi. Selain itu, beliau juga meminta penolong pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani tampil membantu siasatan dan membuat laporan polis. Ketika siasatan Ketua Pengarah IPMM, pengadu kita telah pun mengambil percakapan dia dan Ketua Pengarah IPMM juga kita akan ambil percakapan dia pada hari ini dan selepas pada itu mungkin kita akan sambung lagi percakapan pengadu. Dan ada 2-3 lagi saksi yang mungkin kita akan panggil untuk dirakamkan percakapan. Itu siasatan kita. Beliau ditemui ketika Majlis Pengiktirafan Tolak Rasuah dan Pelancaran Peraturan 3C sempena sambutan Bulan Integriti tahun 2023 di Maktab PDRM Ceras di sini hari ini. Sementara itu, jelas beliau PDRM menerima sebanyak 44 laporan polis berhubung ancaman bom palsu di sekolah seluruh negara sejak Selasa lepas sehingga Khamis.
Dipercayai ancaman tersebut dihantar melalui email dan kepada setiap sekolah dengan menggunakan alamat email yang sama. So kita masih lagi meneruskan siasatan kita dengan bantuan-bantuan daripada negara-negara yang terlibat dan juga daripada pihak FBI untuk bantuan kita. Seorang guru didakwa di Mahkamah Seksyen Kemaman atas 4 pertuduhan melakukan amang seksual dan liwat terhadap seorang pelajar perempuan November tahun lalu. Tertuduh Nur Azdi atau Muhammad Nur Azdil Farid Zahari bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan sebaik kesemua pertuduhan dibaca berasingan di hadapan hakim. Hakim kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM17,000 bagi keempat-empat pertuduhan dengan seorang penjamin. Hakim kemudiannya menetapkan 19 Disember depan sebagai sebutan semula kes. Kerajaan akan terus memberi fokus kepada program dan inisiatif menangani isu ekonomi dalam kalangan rakyat di negara ini. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil melangkah ke hadapan pelbagai program akan dilaksana kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan. Sebagai contoh, salah satu daripada program yang insya-Allah kita akan umumkan pada 29 November ini sempena sidang PEDI, Pusat Ekonomi Digital, kita akan ubah menjadi pusat pembangkit ekonomi digital, di mana kita lihat ekonomi digital mampu menjadi satu cara untuk meningkatkan ekonomi rakyat, ya, pendapatan rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis kesyukuran setahun pentadbiran Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Kerajaan akan menggubah ruang undang-undang bagi teknologi pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dalam tempoh masa 12 hingga 15 bulan akan datang. Langkah itu bagi menjadikan Malaysia sebagai peneraju dalam industri CCUS di rantau ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kementeriannya akan terus bekerjasama dengan pemain industri bagi mempercepatkan pemahaman mereka terhadap industri itu. Oleh kerana ia satu industri yang baru, maka dia perlu rangka kerja dari segi undang-undang, dari segi peraturan, dari segi piawai yang perlu dibangunkan serta-merta. Setakat ini kita tak ada lagi. CCUS dilihat berpotensi menjadi sumber baharu pertumbuhan ekonomi negara dan menjana pelaburan asing bernilai tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media CCUS sebagai sumber baharu pertumbuhan ekonomi di ibu negara. Program latihan khidmat negara PLKN tidak akan dilaksana tahun depan kerana peruntukannya tidak dimasukkan dalam belanjawan 2024. Ia dijangka dilaksana semula mulai 2025. Dan kalau kita nak menggunakan kem wataniah seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, kita memerlu menaik taraf dulu kem-kem tersebut. One off-nya Tan Sri, ada 13 kem wataniah di seluruh negara. Fokus ketika ini tertumpu kepada melengkapkan kajian mengenai penambahbaikan pelaksanaan semula program berkenaan. Setelah selesai, dapatan kajian akan dibawa semula kepada Kabinet bagi memperoleh kelulusan. Barisan Nasional BN terus menggandakan kempen dengan mengadakan aktiviti ziarah penduduk di sekitar Kijal Kemaman. Calon BN Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur berkata, ketika ini momentum gelombang biru kian meningkat dari semasa ke semasa. Begini momentum daripada tempat yang saya santuni, beberapa tempat saya lihat bagi saya itu banyak yang positif. Setelah penerangan-penerangan diberikan tu, mereka rupanya ada yang tidak mengetahui, tidak mendapat yang sebenarnya. Dan daripada situ kita boleh ada beberapa hari lagi untuk menambah baik dan mencari kawasan yang mana yang perlu kita tingkatkan.
Turut turun padang Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Terengganu Datuk Seri Ahmad Said. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj pada Khamis merasmikan Yayasan Perpustakaan Raja Tun Uda, sebuah pusat pengumpulan dana bagi memperkaya koleksi perpustakaan. Di majlis itu, Sultan Sharafuddin turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 12 penderma yayasan terbabit. Baginda kemudian melawat beberapa kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan untuk orang kurang upaya penglihatan di zon kreatif perpustakaan. Yayasan Perpustakaan Raja Tun Uda berfungsi mengumpul dana daripada syarikat dan individu bagi memperbanyak koleksi di Perpustakaan Raja Tun Uda demi memenuhi keperluan pelbagai lapisan masyarakat. Setakat 20 November, yayasan itu mengumpul 3.3 juta ringgit hasil sumbangan 13 syarikat korporat. Nur Aisyah Muhammad Zubir menjadi pelumba berbasikal lebuh raya wanita pertama beraksi di pentas Olimpik Paris 2024. Ini selepas Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM memilih memberikan slot Paris 2024 kepada atlet kelahiran Terengganu itu. Pengerusi Jawatankuasa Lebuh Raya PKBM Nur Azman Abu Samad berkata pemilihan juara kebangsaan itu berdasarkan ranking dan prestasinya yang konsisten. Nur Azman berharap sokongan Majlis Sukan Negara MSN dan Kementerian Belia dan Sukan untuk merangka program latihan rapi buat Nur Aisyah termasuk pendedahan di Eropah. Nur Aisyah berjaya meraih 2 perak menerusi acara lepas beramai-ramai individu dan berpasukan lebuh raya dan 1 gangsa acara kriterium di Sukan Si Hanoi tahun lepas serta 2 gangsa pada Sukan Si Kemboja. Pemain persorangan profesional negara Li Zijia mara ke suku akhir Masters China selepas menyingkirkan wakil tuan rumah Lu Guangzhou 21-10, 21-12. Perlawanan yang berlangsung di arena Gimnasium Teluk Shenzhen, Zijia hanya mengambil masa 40 minit mengesahkan kemenangannya. Ini merupakan kemenangan keempat Zijia ke atas pemain nombor 16 dunia itu dalam 5 pertemuan. Zijia dijadual berdepan pencabar dari Jepun, Kenta Nishimoto yang mengenepikan juara dunia Kunlavut Fitrisan. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita tengah malam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selamat malam.